Saya jawab soalan tu untuk faham tentang bunker. Bila tuan-tuan tanya bagus, saya teringat juga tadi bahawa Hyundai masih lagi menjadi antara pembekal barangan teknologi Korea yang digunakan secara langsung oleh Israel hari ini untuk membunuh orang Palestin. Senang saudara baca je rencana tu, dia detail. Simpan, save dan sebarkan. Supaya saudara taklah hari-hari duk cakap tentang MACD dan Starbucks. Di Malaysia ni kan, saya dah beritahu dah tentang kad kredit. Orang tak mau peduli sebab, alamak, itu di luar kemampuan kita beritihad lah, Tuan Haji. Ada satu orang tua main TikTok boleh maki saya pula dalam tu. Kenapa tuan tak buka bank Islam? Takkanlah semua benda saya bagi saranan, lepas tu saya semua kena buat. Takkanlah saya kata dekat tuan-tuan, jangan beli spare part ni. Tuan-tuan kata, Haji Zainal, kau buka lah kedai spare part. Setiap kali kita menerima perkabaran tentang satu kezaliman yang berlaku kepada orang lain, dan kita diminta untuk tidak menyokong kezaliman tu. Kita diminta untuk tidak menyokong kezaliman tu. Maka kita kata apa? Yang zalim adalah orang yang menyampaikan maklumat kerana dia tidak menyediakan pilihan yang lain. Jadi masalah orang macam ni kalau hidup pada zaman Nabi pun, Nabi akan tengok dia atas bawah. Sebab nanti bila Nabi datang kepada dia, kata, apa aku tinggalkan agama aku tinggal segala harta, aku kena pergi berjihad ke jalan Allah. Apa agama kau bawa Muhammad? Dengan begitu banyak pengorbanan untuk aku menjadi seorang Islam hanya dengan jaminan syurga yang aku tak dapat tengok atas mata. Berhati-hati apabila kita menjawab, tuan-tuan, kerana ini kalau kita ikut fatwa ulama-ulama yang ada sekarang, semua dah anggap perang itikad. Sebab tu saya jawab dekat pakcik tu. Saya kata, moga pakcik istiqamah, nanti masuk dalam kubur tolong salahkan saya bila Allah bertanya tentang perlibatan pakcik dengan Yahudi. Kalau kita tak boleh, kita diam. Kebenaran ni, tuan-tuan, jangan lawan. Kalau tak boleh, ikut akur dengan diam. Macam juga banyak hukum yang Allah bagi. Jangan buat itu, jangan buat ini. Tadi baru saya sembang dengan Noah pasal kawan-kawan lama saya. Saya kata saya puji. Waktu pun saya jumpa banyak kawan-kawan saya yang etis pada usia muda. Mereka tak pernah berbangga untuk bagi tahu mereka etis. Tadi ada Noah admin tanya dengan saya, ramai ke lagi bang? Saya kata alhamdulillah lah. Yang kembali ke rahmatullah kawan-kawan saya yang etis, semuanya kembali sebagai seorang Muslim yang bertaubat. Saya dah cerita dekat Noah. Tapi masih ada yang hidup hari ni, saya masih menyayangi jumpa dia orang. Dia orang mesej tak ada duit, saya bagi duit. Walaupun saya tahu kemungkinan besar duit tu tak dibelanjakan pada jalan yang betul. Sebab saya nak jaga silaturahim. Dengan silaturahim saya boleh memenangi hati kawan saya. Dengan mengatakan dulu kita sama-sama lara. Aku tak lupakan kau sebagai kawan. Apa yang menyebabkan aku tak lupa kau sebagai kawan? Kerana aku menganggap kau adalah saudara Islam aku. Supaya setiap benda tu terfikir, mengingatkan dia. Aku ada seorang kawan, dia dah okey. Dia tahu aku teruk daripada muda sampai tua, tapi silaturahim tak pernah diputuskan. Ukhuwah tak pernah diputuskan. Jadi berhati-hati bila kita nak bercakap tentang istiqad ni. Bila kita bagi nasihat, besok dia kata pula, takkanlah saya nak beli spare part lain. Jangan bagi alasan sebab tuan-tuan bukan akan jawab dengan saya. Kehidupan kita ni, setiap orang yang datang menyampaikan pesan memesan pada jalan kebenaran dan pesan-pesan pada jalan kesabaran. Orang tu menjalankan tugas dia sebagai seorang manusia je. Sebab akhirnya pesan yang kita bawa ni adalah mengingatkan kawan-kawan dan juga saudara seagama kita tentang apa yang kita akan jawab apabila kita mati. Jadi janganlah salahkan orang bagi pesan. Jadi marah dan sindir saya. Kerana saya tak menyediakan bank yang ada kad kredit yang dia boleh uruskan. Jadi dia kata kalau saya tak macam Yahudi itulah, adalah ayat yang lain. Kalau saya tak boleh menjadi pengganti Yahudi yang membekalkan kad kredit tu, maka saya jangan nasihatkan orang berhenti berurusan dengan orang Yahudi. Teruk tu, sebab tu saya kata kan, kebimbangan saya tentang perang ni adalah dia memberi gambaran bagaimana akidah ekonomi kita lebih kuat daripada akidah takwa kepada Allah. Sebab tu saya suka baca, kalau sayanglah bukunya dah tak ada, setiap kali saya nak refer, baca Umar Al-Khattab. Kenapa Umar Al-Khattab ni, bila anak dia ni pergi mengadu kepada Amir di sebuah tempat governor lah, mengata hukumkanlah aku, anak Umar ni nama Abdul Rahman, hukumlah aku kerana aku minum arak. Jadi governor ni takut nak hukum, kamu ni anak khalifah. Maka kata governor ni, kamu pergilah kepada bapa kamu khalifah. Maka bila sampai, anak ni Abdul Rahman bagi tahu, governor yang ada tak nak hukum aku sebab takut kerana aku adalah anak kepada Khalifah Rasyidin. Apa yang Umar buat? Dia tulis satu surat pecat governor tu. Dia hukum anak dia sendiri. Abdul Rahman mati dalam hukuman. Kerana apa? Umar tak heran tentang menjadi bapa. Umar tak heran tentang apa ni menjadi pemimpin. Yang Umar takut adalah takwa. Kerana Umar kata menjalankan hukuman kepada seorang anak adalah kesakitan dunia. Kerana dunia ni sementara. Apa yang dicari atas dunia sementara, Umar nak benda yang paling tinggi pada syahid, iaitu redha Allah. Tak adalah benda yang lebih tinggi daripada syahid
yang kita kata besar ni, lagi tinggi kepada syahid adalah apa? Redha Allah. Jadi hati-hati bila tuan-tuan terlibat dalam perkara-perkara yang tuan-tuan nak fikir akidah ekonomi ni. Hidup macam ni susah lah Tuan Haji, semua kita nak kena boykot. Susah lah Mazana, itu tak betul, ini Yahudi. Tak apa, teruskan apa yang saudara lakukan. Kerana orang yang berpesan telah menyampaikan pesannya. Tapi pesan ni bukan tentang orang yang berpesan. Pesan ni adalah tentang bagaimana setiap daripada kita akan menjawab pada hari kematian kita. Jadi ambil iktibar banyak setiap kali kita melihat peristiwa Palestin. Dia bukanlah tentang Masjid Al-Aqsa, tentang masjid yang jauh. Kita duk kata Palestin, masjid yang jauh. Sebab Al-Aqsa ni nama dia masjid yang jauh. Okey, janganlah kerana dia jauh kita terlupa yang paling dekat dengan kita, ketakwaan. Takwa ni dalam hati. Jangan kerana benda tu jauh kita abaikan. Tapi sebenarnya dia menggambarkan betapa rendahnya sifat takwa kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tak bersetuju, jangan lawan.